Bila kita sebut tentang pengajian ilmu hadis ini, hadis adalah merupakan sumber ilmu maklumat yang kedua selepas Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sekiranya kamu berselisih pendapat di antara satu sama lain, hendaklah kamu kembali kepada Allah, iaitu Al-Quran, dan kembali kepada Rasul, iaitu hadis Nabi SAW. Kan kita ni orang Islam ni selalu berbeza pendapat, kan? Berbeza pendapat dengan dalam berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai bab. Banyak perkara kita boleh berbeza. Tetapi Allah Ta'ala ajar bagaimana cara nak menyelesaikan perbezaan pendapat. Asalkan kita mempunyai satu akidah, agama yang satu, agama Islam, Quran yang satu, kiblat yang satu, Tuhan yang satu, Nabi yang satu. Semua perkara-perkara tersebut boleh diselesaikan dengan cara kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Sebab itu ayat yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala kata bila berbeza kembali kepada Quran hadis. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu. Allah Ta'ala kata bagi orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul hendaklah kamu ambil, kamu amalkan, kamu laksanakan. Apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasul hendaklah kamu tinggalkan. Jadi insya-Allah sebelum masuk kepada Sunan Tirmizi ini, sebagai mukadimah ni saya akan mengambil masa 2 hari, hari ini dan hari esok, untuk menjelaskan mukadimah tentang keperluan, kepentingan ilmu hadis ini. InsyaAllah hari yang ketiga baru kita baca Tirmizi, insyaAllah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan syarat perpaduan di dalam Islam ini mesti berpegang kepada Quran. Yang keduanya berpegang kepada hadis. Insya-Allah orang Islam tak akan jadi berpecah belah. Walaupun mereka wujudnya di sana percanggahan, perbezaan pendapat-pendapat. Asalkan mereka faham perbezaan percanggahan itu adalah perbezaan di sudut furuk agama, di sudut cabang kepada agama, bukan di sudut usul kepada agama. Kita boleh berbeza dengan orang, orang boleh berbeza dengan kita, tetapi akidah kita masih sama. Hadirin sekalian, kita tak boleh cari satu pendapat ni semua orang setuju. Daripada kalangan sahabat pun berlaku perbezaan pendapat. Sepatutnya mereka lahir wujud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya para sahabat ini tidak berlaku percanggahan, perbezaan pendapat di antara satu sama lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebut di dalam kitabnya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang sahabat pergi ke Bani Quraizah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu semayang asar melainkan sampai di satu perkampungan yang namanya Bani Quraizah. Sebahagian sahabat dah masuk waktu maghrib, tak berani nak semayang di pertengahan jalan kerana Rasulullah kata semayang di kampung Bani Quraizah. Sebahagian sahabat pergi semayang sana. Sebahagian sahabat yang lain semayang di pertengahan jalan. Bila masuk waktu asar, semayang pertengahan jalan, tak semayang di kampung Bani Quraizah. Lalu berbeza pendapat di antara satu sama lain. Sahabat yang semayang di pertengahan jalan ini menganggap Rasulullah ni bukan confirm suruh semayang di sana, dia nak suruh cepat. Kalau nak suruh cepat, maka bolehlah semayang di sana. Kalau lambat, tak sempat nak semayang di perkampungan Bani Quraizah. Sahabat yang pertama pegang kepada zahir hadis, semayang sungguh di sana, walaupun dah habis waktu asar, masuk maghrib dah, semayang betul-betul di sana, pegang kepada zahir hadis. Hadirin sekalian, bila kedua kumpulan sahabat ini
balik bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, lalu mengadu apa yang berlaku daripada kalangan mereka, perbezaan pendapat daripada kalangan mereka diadukan kepada Rasulullah. Yang mana satu betul? Yang semayang di pertengahan jalan ke, walaupun tak sampai di Bani Quraizah, ataupun yang semayang di Bani Quraizah? Apa Rasulullah cakap? Kullu ahadin ala ijtihadihi. Semua orang, setiap orang itu berdasarkan kepada ijtihad dia. Rasulullah membenarkan ijtihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membenarkan perbezaan pendapat di antara satu sama lain. Di zaman Rasulullah pun dah berlaku perbezaan pendapat. Bila Rasulullah wafat, di dalam masalah ilmu fiqh, di dalam masalah ijtihad, sahabat berbeza pendapat. Sahabat pula wafat, zaman tabi'in berbeza pendapat, tabi'un tabi'in berbeza pendapat, zaman empat mazhab al-a'immatul arba'ah berbeza pendapat. Tetapi mereka tidak berbalah, tidak bergaduh, tidak bermasam muka, tidak mencaci di antara satu sama lain, tidak kutuk mengutuk, tidak hentam menghentam di antara satu sama lain. Kerana perbezaan pendapat itu adalah forok kepada agama, cabang kepada agama, bukan usul kepada agama, bukan prinsip kepada agama, bukan dasar kepada agama. Jadi kita sekarang ni tak boleh beza ya. Tak boleh beza. Kita dengan keluarga kita berbeza pendapat, dengan suami dengan isteri, ayah dengan anak berbeza pendapat. Perbezaan pendapat ini diraihkan oleh agama. Kerana ilmu Islam ini suatu ilmu yang lautan tidak bertepi, luasnya ilmu Islam, mana boleh sepakat. Kalau daripada kalangan para sahabat pun boleh berlaku perbezaan pendapat, ulama-ulama berbezaan pendapat, termasuklah kita yang mengaji di zaman mutaakhir ini boleh berlaku perbezaan pendapat. Tetapi kita kembali sebagaimana yang kita sebutkan tadi, perbezaan-perbezaan tersebut mesti kembali kepada Quran dan hadis. Boleh berbeza, tetapi si A berbeza dengan si B. Dalil si A itu apa daripada Quran dan hadis? Dalil si B apa dia daripada Quran dan hadis? Kita tak boleh kata aku ni tak setuju dengan pendapat dia ni. Dalil? Dalil wallahu alam, aku tak tahu. Aku rasa-rasa, jenis rasa-rasa tak boleh dalam agama. Yang ni kita selalu pegang macam tu kan? Rasa-rasa benda ni boleh kot, dia pakai rasa. Cuma bulan puasa ni dia tak rasa lah, sebab dia tak boleh makan. Rasa ni tom yum, bihun sup, roti canai boleh rasa, nasi Arab boleh rasa. Dalam isu yang berkaitan dengan agama, dia bukan boleh berdasarkan kepada rasa, dia berdasarkan kepada fakta, kepada dalil, kepada hujah. Sebab itu Allah Ta'ala ajar kita di dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datanglah hujah kamu, dalil kamu, sekiranya kamu orang-orang yang benar. Bukti benar dan salah bukan ramainya penyokong, bukan banyaknya pengaruh, bukan dia seorang yang hebat, seorang yang glamour. Bukti benar dan salah siapa mampu mengemukakan dalil dan fakta daripada Quran dan hadis. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datanglah hujah dan dalil kamu, kata Allah, sekiranya kamu orang-orang yang benar. Dan Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruhlah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhan kamu dengan penuh kebijaksanaan. Dengan hikmah di sini para ulama tafsir kata bil Quran was sunnah, dengan Quran dan juga hadis. Wajadilhum billati hiya ahsan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Mula-mula kalau berbeza pendapat dia suruh muzakarah, berbincang dengan cara yang baik. Yang kedua ni disuruh kita berdebat dengan cara harmoni, cara dengan penuh akhlak, penuh dengan adab. Tetapi orang kita bila sebut debat, gaduh ya. Oh, orang ni nak berdebat dengan orang ni, dia mau ni nak bergaduh lah tu, demo ni nak balah lah tu. Sebenarnya Quran kata debat bukan berbalah, debat bukan bergaduh, mengemukakan hujah dan pendapat masing-masing, sebagaimana yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW berhadapan dengan orang kafir. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum
alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Wahai ahlul kitab, datanglah kepada satu kalimah, tidak ada beza antara kami dengan kamu kalau sekiranya sama-sama berpegang kepada akidah Islam. Allah Subhanahu wa taala ajar Nabi, orang Islam dengan orang kafir tidak ada perbezaan sekiranya mereka menerima Islam, menerima Allah sebagai Tuhan, menerima Rasul sebagai pesuruhnya.